Hi everyone, selamat datang ke sesi live Celoteh Dr. Mala. Dalam bulan 10 ni saya masih bersidang live mengenai breast cancer. So saya bagi masa sikit untuk semua orang masuk dulu. Alright, saya nampak macam tak ada viewers lagi, but let me wait. Okay, selamat datang. Siapa yang dah masuk boleh bagi saya sama ada reactions ataupun cakap hi sikit, so saya tahu siapa yang ada. Alright, sementara tu kita tunggu kawan-kawan kita masuk live sebab ada yang janji nak masuk tadi. Okay, hi Nurul Faiza, hi. Hi Jana. So lama saya tak masuk live, saya rasa dekat seminggu setengah saya tak live sebab macam yang saya announce dekat status malam, saya ada kursus berserta dengan exam. So exam tu sangat susah sebenarnya. So banyak yang saya terpaksa korbankan masa untuk study, alright? So hi Wayuni, hi Wanika, kakak saya ada di sini buat pengetahuan korang. Alright, hi Nurul Faiza. Alright, so first of all, saya nak bagi tahu sepatutnya hari ni Dr. Nur Shida, pakar obstetrics and gynecology daripada Hospital Columbia Asia Ceras, sepatutnya bersama-sama dengan saya dalam sesi live, tapi dia ada emergency yang dia tak dapat join kita. So topik perancang kehamilan kaitannya dengan kanser payudara, saya masih tak nak ulas secara persendirian sebab saya kira sains di belakang pencegah kehamilan dan juga kaitan dengan kanser sama ada payudara ataupun kanser yang lain sebenarnya agak kompleks. Jadi saya sebagai pegawai perubatan agak tak sesuai untuk saya sendiri komen secara personal. Saya risau saya boleh terbagi information yang tak tepat, yang boleh mengundang kerisauan. Jadi saya masih akan kupas topik itu untuk saya masih akan kupas topik itu bersama dengan Dr. Noshida. Saya tak nak you all tidak mempunyai pengetahuan. Cuma saya sesi hari ni sebab saya nak jumpa balik you all sebab dah lama tak live, dan juga saya nak spread the awareness. Wanita, bila kamu mengandung, bila kamu memilih untuk cara pencegah kehamilan yang sesuai untuk diri kamu dan keluarga kamu, kamu kena ingat method pencegah kehamilan yang kamu pilih banyak berkait dengan kesihatan kamu secara keseluruhan dan berpanjangan. Bukan pencegah kehamilan ini bukan hanya untuk cegah kehamilan. Alright, jadi kamu kena tahu apa konten dia sesuai atau tidak dengan badan kamu, apakah kesan jangka panjang dari segi kehamilan, kesuburan, status hormon, kesihatan secara keseluruhan dan sebagainya. Alright. Jadi nasihat saya kepada semua wanita di luar sana, hai semua, kepada semua wanita di luar sana, bila kamu follow up untuk pregnant, kamu sama ada follow up di klinik swasta berbayar iaitu GP ataupun follow up di klinik kesihatan mahupun di bawah doktor pakar sendiri, direct under Dr. Obigaini. Biasanya kalau kamu di swasta memang under Dr. Obigaini terus lah, ataupun kamu for some reason kamu follow up dengan kerajaan tetapi di bawah klinik pakar, kamu masih saya nak ingatkan yang bila kamu follow up ketika mengandung ataupun ketika mencari alternatif kesuburan, sangat penting untuk kamu berikan sejarah keluarga yang tepat. Contohnya bila doktor tanya, sebelum ni ada apa-apa masalah kesihatan tak? So pesakit jawab tak ada. Mak ada apa-apa masalah kesihatan tak? Tak ada. Adik-beradik perempuan, adik-beradik ada apa-apa masalah tak sebelum ni? Sakit jantung, kencing manis ataupun kanser dan sebagainya. So pesakit biasanya dia malas nak bagi jawapan yang betul. Kamu rasa macam, kenapa doktor nak tahu pasal family saya? Kenapa doktor nak tahu pasal adik-beradik saya ataupun mak saya? Mana ada kaitan dengan saya, betul tak? Especially bila bertanya tentang kanser. Kalau kita tanya, dalam keluarga ada siapa-siapa ada kanser tak? Dalam keluarga ada siapa-siapa ada masalah kencing manis, darah tinggi ataupun penyakit autoimun seperti SLE dan sebagainya? Jawapan standard mesti tiada. Okey, saya berkata begini dengan beraninya sebab saya sendiri ada kenalan rapat yang bila dia ditanya, dia jawab tak ada. Dan dia cakap kat saya, aku malas nak jawab. Banyaklah doktor tu nak tanya, dah lah doktor tu datang lambat.
Faham tak? So, kamu tak faham kepentingan benda tu sebenarnya. Bila kamu jawab tak ada, jadi kita assess you sebagai berisiko rendah. Bila kamu kata, oh ya, mak saya dulu pernah ada ketulan di payudara, doktor dah buang, doktor kata tak ada kanser tapi kena follow up. So, di situ risiko kamu dah berubah. Ataupun kamu nak cakap, maklum saya, iaitu kakak kepada mak saya, ada kanser rahim, diagnose waktu stage 3, dah sembuh dah keseluruhan sekarang. Ya, okay. So, doktor boleh tengok kamu punya family history. So, doktor assess risk kamu tu berbeza. Alright, so dalam sesi hari ni, sebab Dr. Syida tak dapat nak join, saya hanya nak memberi pesanan kepada semua yang tengok video ni, ya. Apabila kamu memberi sejarah penyakit kepada doktor yang merawat kamu, tak kisah sekarang sebab saya kempen tentang breast cancer, it's very important untuk kamu memberitahu sejarah yang betul supaya doktor boleh memberi saranan yang sebetulnya. Ya, like it or not, memang sesetengah method, sesetengah kaedah pencegah kehamilan boleh memberi risiko yang lebih tinggi kepada sesetengah wanita. Jadi sangat-sangat penting untuk kamu memberitahu sejarah kamu sendiri dan keluarga kamu dengan betul kepada doktor yang merawat. Kamu bagi tahu sekali yang pertama tu dengan tepat pun dah cukup. Sebab doktor dah dokumen dekat situ. Once dia dah dokumen, dah ada dalam sistem, sama ada komputer ataupun dalam case note kamu, doktor berikut ataupun staff nurse berikutnya boleh baca dan kita tahu. Jadi kita tak akan terlepas pandang tentang risiko kamu secara individu. Alright, so it's very important. Bila kamu berjumpa dengan doktor, bila kamu ada sesi consultation dengan doktor, use it wisely, gunakan peluang itu dengan baik untuk memberi information yang betul supaya doktor boleh memberi saranan yang tepat dan sebetulnya kepada diri kamu. Alright, setiap soalan yang doktor tanya ketika kamu berjumpa dengan doktor sebenarnya memberi impact kepada rawatan yang akan diberikan kepada kamu, ya. Sebab tu kami bertanya begitu banyak soalan. Alright, so far itu yang saya nak bagi tahu. Saya akan bersesi secara live dengan Dr. Syida untuk dia memberikan ulasan tentang pil perancang kehamilan ni. Kita panggil OCP, Oral Contraceptive Pills. Apakah risiko dia terhadap kanser, breast cancer secara khasnya dan kanser-kanser lain secara umum. Apakah impak kaedah pencegah kehamilan yang lain? Adakah ia mempunyai kandungan hormon? Adakah ia mempunyai kandungan steroid? Adakah ia memberi impak lain kepada wanita secara keseluruhan? Dan apakah kaedah perancang kehamilan yang lebih selamat kepada wanita-wanita yang ada risiko yang lebih tinggi in contracting cancer. Alright, maksudnya contohnya kamu ada sejarah penyakit kanser dalam keluarga, so kanser itu yang berkaitan dengan hormon. Jadi apa kaedah kehamilan yang pencegah kehamilan yang sesuai untuk wanita kategori sebegini. Alright, kamu perlu tahu sebab risiko kamu berubah dari satu hari ke satu hari, ya. Contohnya hari ni kamu tiada risiko apa-apa, besok tiba-tiba kakak kamu didiagnose sebagai kanser rahim. Alright, so right away you punya risiko berubah. So it's very important untuk kamu tahu topik ini, ya. It's a very important topic sebab semua wanita, semua ladies akan go through this period in your life at least, Alright, dan apabila kamu mencari alternatif kesuburan juga, soalan ini sangat penting untuk kita tahu jawapannya. Alright, so hari ni sebelum saya nak habiskan sesi hari ni, saya just nak scroll through, nak tengok ada apa-apa soalan tak yang korang tanya. Korang boleh tanya soalan, saya akan tolong jawabkan sebab sesi hari ni santai je sebenarnya, sebab Dr. Syida cancel, so saya saja je nak berjumpa dengan you all. Kemungkinan besar saya akan saya akan sesi live besok dengan Dr. Syida, right? Saya akan announce waktunya besok, bila, pukul berapa, saya akan announce dekat Facebook saya. Alright. Puan Hanim, saya habis active treatment bulan Ogos. Alhamdulillah maintain follow up dengan doktor clinical onco setiap 3 bulan, updating doktor on any changes. Tiada serut-serut. Very good. Very good Puan Hanim. Dan apabila Puan sebagai seorang wanita ada diagnose cancer sebelum ni, sangat-sangat penting untuk you bagi tahu semua adik-beradik perempuan you, semua makcik-makcik, bukan adik-beradik perempuan saja, kepada semua adik-beradik dan makcik-pakcik dan juga anak saudara
tentang status kesihatan kamu supaya mereka boleh berjaga-jaga ya. Setengah orang dia suka berahsia bila dia kena masalah penyakit macam ni dia berahsia. Jadi memang rahsiakan masalah kesihatan kamu tu adalah hak kamu kamu tak perlu announce dekat mana-mana. That is your Patient Data Protection Act, that is your privacy. You boleh simpan you punya privacy, tetapi kepada ahli keluarga kamu ia sangat penting untuk mereka pun membuat pemeriksaan awal contohnya kalau kanser payudara. Semua wanita kita panggil first degree relative kena buat pemeriksaan 10 tahun lebih awal daripada umur kamu didiagnose breast cancer itu. Alright? So sebab itu sangat penting untuk kamu bagi tahu anak saudara dan ahli keluarga yang lain. Okay? Dan kepada kawan-kawan untuk awareness lah. Nur Nasri, kalau pil perancang kehamilan berbahaya, then better kita tak merancang. Boleh ke doktor? Alamak. Okey, dia pil perancang kehamilan ni saya tak kata bahaya. Saya juga tak kata tak bahaya. Ya, tetapi ia bergantung kepada risiko setiap individu itu. Dan lain-lain jenis dan lain-lain brand pil perancang kehamilan, lain kandungan yang dia carry. Lebih kurang lah Alright, sebab tu saya kata saya tak boleh kupas topik ni. Saya perlukan pakar ONG yang memberikan kamu ilmu. Tetapi kamu kena weigh the risk and benefit between merancang kehamilan dan juga tidak merancang kehamilan dengan pil perancang, dan juga risiko tidak merancang dan kemudian termengandung pula. Jadi apa risiko terhadap rahim, apa risiko terhadap a lot of things there. Secara kesihatan kamu secara keseluruhan, sama ada kamu ada kencing manis, darah tinggi, masalah jantung dan sebagainya. So tak boleh terus cakap bahaya jadi saya tak nak ambil. Tak, saya tak cakap bahaya. Saya tak cakap pil perancangan bahaya, saya juga tak cakap ia tidak bahaya. Cuma saya cakap kamu perlu tahu kandungannya, kamu perlu buat informed consent. Bila kamu dah tahu kandungan, kamu dah tahu risiko terhadap diri kamu, dan dari situ kamu boleh buat option, kamu boleh buat pilihan. Dan juga kalau kamu juga perlu diberi option, perlu diberi pilihan untuk memilih kaedah perancangan yang lebih selamat, yang mana yang tak ada hormon, yang mana apakah kaedah sebegitu. Kita bagi laluan kepada Dr. Syida sendiri, pakar ONG, untuk ulaskan. Alright, so most probably besok saya akan bersidang live dengan pakar ONG. Kamu boleh tune on live again bila saya akan announce dekat wall saya. So far saya tengok tak ada soalan. Cuma sebelum saya akhiri sesi simple hari ini, saya cuma nak bagi pesanan bahawa saya tahu COVID tengah mencanak-canak. Saya tahu ada kawasan yang tengah PKPP dan ataupun PKPB sekarang. Walaupun macam tu, kalau kamu ada apa-apa kamu risau, kamu rasa kamu tak sihat, jangan lengah-lengahkan, jangan tangguh untuk mencari medical attention. Jangan tangguh pergi ke hospital ataupun klinik untuk pemeriksaan kesihatan. Ada klinik dan hospital yang kamu perlu buat appointment dulu sebelum walk in, sebab mereka nak control crowd yang datang. Ada yang kamu boleh walk in, jadi boleh pastikan kebanyakan fasiliti kesihatan sekarang ada website, ada Facebook, ada WhatsApp dan sebagainya. Boleh bertanya dulu sebelum pergi. Cuma jangan lewatkan mencari rawatan ataupun medical attention. Okay? So thank you very much. Thank you kepada semua yang hadir sesi live. Kepada yang datang lambat sikit, boleh rewind dan tengok daripada awal. Yang baru masuk, hi Fiza, boleh rewind dan tengok. Thanks kepada semua yang bagi likes, love dan apa-apa semua. Akhir kata, thank you so much. Kita akan berjumpa lagi di sesi live celoteh Dr. Mala. Mungkin besok kalau tiada aral yang melintang. Okay, thank you. Bye-bye.